Keganasan domestik. Apabila topik berkaitan keganasan domestik disentuh, apa yang muncul di kepala kita pastilah tentang kekerasan rumah tangga di mana suami pukul isteri. Stereotip yang sudah lama wujud dan tertanam di benak masyarakat. Namun anda silap. Keganasan domestik tidak hanya terhad kepada kes pukul. Sebaliknya, dera emosi, dera sosial, dera kewangan serta dera secara seksual juga dikira sebagai domestic violence. Dan bukan hanya wanita yang menjadi mangsa, malah lelaki juga. Kajian menyatakan yang 1 daripada 10 wanita di Malaysia adalah mangsa daripada keganasan domestik. Keganasan fizikal ialah bentuk keganasan yang paling banyak dikaitkan dengan keganasan domestik. Keganasan berbentuk fizikal ialah perbuatan yang bertujuan untuk mencederakan seseorang dengan sengaja. Kanak-kanak juga boleh menjadi mangsa keganasan domestik. Salah seorang atau kedua-dua ibu bapa atau pasangan boleh melakukan penderaan ke atas kanak-kanak secara fizikal. Pelaku sering melemparkan kata-kata kesat sama ada maki hamun atau cacian kepada mangsa. Ugutan juga sering diselitkan semasa perbuatan ini. Keganasan domestik ini berlaku apabila seseorang pemangsa itu memanipulasi mangsa melalui perlakuan ataupun perkataan tertentu. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi mangsa agar melakukan sesuatu. Penderaan domestik dari segi psikologi ialah memaki, memanipulasi, menuduh dan pengabaian. Seterusnya adalah keganasan domestik dalam bentuk spiritual. Keganasan domestik dalam bentuk ini selalunya melibatkan pemangsa menggunakan agama dan kepercayaan demi mendapatkan sesuatu daripada mangsa. Bentuk keganasan ini adalah pelbagai iaitu penderaan secara psikologi seperti memaki, menuduh dan memalukan. Seterusnya adalah penderaan fizikal, penderaan seksual dan eksploitasi kewangan. Punca yang pertama adalah tekanan emosi. Antara contoh tekanan adalah tekanan wang dan tekanan di tempat kerja. Tekanan emosi boleh menyebabkan perubahan sikap pada seseorang individu. Antara contohnya, seseorang yang pendiam boleh berubah menjadi seseorang yang pemarah. Oleh sebab itu, seseorang yang mengalami tekanan emosi yang melampau, mereka akan cuba mencari jalan untuk melepaskan tekanan tersebut. Dan orang yang terdekat untuk mereka melakukannya adalah ahli keluarga mereka. Hal ini tercetuslah keganasan domestik. Punca yang kedua adalah hubungan ahli keluarga yang regang. Hubungan ahli keluarga yang regang berlaku apabila pasangan suami isteri dipaksa oleh ahli keluarga mereka untuk berkahwin. Oleh sebab itu, keganasan rumah tangga boleh tercetus kerana perkahwinan tersebut bukan berdasarkan agama dan kasih sayang. Punca yang ketiga adalah suami atau isteri terlibat dalam gaya hidup yang tidak sihat. Apabila suami atau isteri terlibat dalam gaya hidup yang tidak sihat, seperti perjudian, perlacuran, penagihan dada serta arak, keharmonian, kepercayaan dan kestabilan dalam keluarga semakin berkurang. Hal ini menyebabkan berlakunya keganasan domestik. Punca yang terakhir adalah keengganan membuat laporan. Oleh sebab mangsa, ahli keluarga atau masyarakat enggan melaporkan keganasan domestik tersebut, situasi tersebut akan berterusan. Situasi ini berlaku kerana masyarakat yang tidak bertanggungjawab serta mangsa yang takut akan kehilangan anak mereka jika mereka melaporkan keadaan tersebut. Terima kasih. Kesan keganasan domestik. Ia melibatkan kaum wanita, kaum lelaki dan juga kanak-kanak. Antara kesannya ialah wanita yang didera oleh pasangan akan mengalami lebih kemurungan, cemas dan ketakutan dibanding dengan wanita yang tidak didera. Mereka juga lebih cenderung untuk mencederakan diri sendiri atau membunuh diri. Mangsa juga lebih dikaitkan dengan tabiat merokok, pengambilan alkohol dan penyalahgunaan dada. Seterusnya, kanak-kanak yang mengalami keganasan domestik akan mengurangkan fokus mereka dalam pembelajaran dan mungkin terlibat dalam kegiatan jenayah.
Akhirnya, lelaki yang menjadi saksi keganasan domestik pada umur yang muda mungkin akan melakukannya pada masa depan. Keganasan domestik menjadi tanggungjawab sosial untuk mengatasi dalam kalangan masyarakat. Setiap insan haruslah memainkan peranan masing-masing dalam mengatasi keganasan domestik. Antara cara untuk menangani keganasan domestik adalah melalui khidmat kaunseling sebelum memasuki alam perkahwinan bagi menghalang sesebuah keluarga daripada berkecai akibat keganasan. Yang kedua, melalui tindakan undang-undang. Merangka akta-akta seperti Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dapat mengelakkan si pendera daripada melakukan keganasan terhadap mangsanya kerana dia akan fikir kesan perbuatannya sekiranya dibuat begitu dan hukumannya. Yang terakhir adalah peranan media massa. Media sosial berperanan secara proaktif sebagai sumber sebaran maklumat yang berwibawa dalam usaha untuk menyedarkan masyarakat tentang keganasan domestik. Setiap individu harus berperanan dalam mengatasi keganasan domestik. Pertamanya, kita harus mengetahui tanda-tanda awal keganasan domestik. Seterusnya, kita juga haruslah membela dan melindungi mangsa keganasan domestik. Kita juga haruslah mendidik dan memberi kesedaran kepada orang yang berada bersama kita. Akhir sekali, kita haruslah melaporkan setiap kejadian yang kita saksikan kepada pihak berkuasa. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama mencegah keganasan domestik. Kesan akibat keganasan domestik ini bukanlah sementara, tetapi ianya akan kekal dalam ingatan selama-lamanya. Selain itu, rumah seharusnya menjadi tempat yang paling selamat untuk seseorang mendapatkan perlindungan daripada segala ancaman. Rumah juga seharusnya menjadi suatu tempat yang dapat disignifikasikan dalam untuk membentuk rohani dan jasmani ahlinya. Namun begitu terbit sebuah kegusaran yang ingin dibangkitkan. Buat mereka yang didera, rumah bukan tempat berlindung, tetapi umpama sebuah neraka dunia. Mereka sentiasa hidup dalam ketakutan dan kesakitan. Pencegahan keganasan domestik bermula dengan kita.